Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Kita ingin meraihkan 100 hari kita sudah memberikan imunisasi vaksin COVID-19 dalam program PIK kepada rakyat Malaysia. Dan dari 100 hari, apa yang kita boleh pelajari, angka yang mendaftar semakin meningkat, angka pemberian vaksin kepada rakyat semakin meningkat, angka kesedaran di kalangan rakyat berkaitan kepentingan vaksin semakin besar. Mereka yang menolak, mereka yang merasakan vaksin ini tidak halal, vaksin ini merupakan suatu konspirasi teori dan sebagainya, semakin kita minoritikan ataupun kurangkan suara-suara mereka. Tetapi banyak perkara perlu juga kita percepatkan ataupun pertingkatkan, terutama dalam kita melalui MCO 3.0. Jadi untuk melihat bagaimana keberkesanan program PIK dan juga bagaimana kita memperbaiki ruang-ruang kelemahan dan mempercepatkan mencapai imuniti kelompok. Jadi untuk itu saya akan bersama dengan Prof. Madya Dr. Muhammad Gaus Muhammad Azam, penasihat sains kepada Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi ataupun MOSTI. Dan Dr. Gaus sudah pun bersedia melalui Skype sekarang. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Terima kasih Doktor, lama kita nak bersama kami dalam agenda Awani kerana kesibukan masa, tetapi Alhamdulillah Doktor ada masa bersama kami pada malam ini. Mungkin reaksi awal Dr. Gaus dengan hari ini merupakan 100 hari program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK. Dan hari ini juga kita sudah mendengar laporan pemberian vaksin antara yang tertinggi semalam dicatatkan. Begitu juga jumlah pemberian vaksin sudah mencapai hampir 3.330.000 yang dicatatkan di seluruh negara. Jadi apa yang Dr. Gaus boleh katakan, adakah kita berada di landasan yang tepat, tetapi ada beberapa cabaran lain yang perlu kita selesaikan dengan segera, Dr. Gaus? Ya, terima kasih. Kita telah 100 hari bermula program imunisasi kita. Dan kita telah berjaya mencapai satu rekod baru seperti yang dikatakan tadi, 117,000 dos diberikan semalam pada 3 hari bulan Jun. Dalam 117,000 ini, 109,000 yang penerima dos pertama. Jadi kita melihat bahawa kita punya jumlah vaksinasi kita telah meningkat dengan mendadak daripada kita bermula pada bulan Februari dulu, apabila kita hanya melakukan 5-10,000 sehari, sehingga kini kita melakukan 100,000 ke atas. Dan kita menjangkakan kita boleh pergi lagi laju, iaitu dalam 150,000 sehari seperti yang dikatakan sebelum ini. Dalam bulan Jun kita akan mencapai 150,000 sehari, dan pada bulan Julai ke atas kita akan mencapai 200,000 sehari. Ini yang telah dikatakan oleh Menteri YB Khairi Jamaluddin. Ramai yang mengatakan bahawa pada awalnya proses vaksinasi ini agak perlahan. Kita telah merancang perkara ini seperti yang kita lihat fasa pertama, iaitu untuk pasukan hadapan medical doctor, polis, askar. Kita telah meletak fasa pertama daripada Februari ke April, iaitu 1 juta orang, 1 juta dos yang boleh divaksinkan 500,000 orang. So kita memang menjangka pada Februari hingga April memang agak perlahan kerana penghantaran vaksin kita memang perlahan pada ketika itu. Tetapi pada bulan April, pada bulan Mei kita telah mendapat lebih vaksin. Jadi kita punya pemberian vaksin seharian telah meningkat, dan kita melihat pada bulan Jun sebagai contohnya, kita akan menerima lebih kurang 2 juta dos vaksin Pfizer sahaja. Itu akan juga ditambahkan dengan vaksin Sinovac, di mana Pharma Niaga telah mengatakan mereka akan menghantar ke semua 12 juta dos yang telah dipesan oleh kerajaan pada akhir Julai. Jadi beberapa juta akan dihantarkan pada bulan Jun dan beberapa juta akan dihantarkan pada bulan Julai. Jadi mulai Jun, Julai insya-Allah kita boleh meningkatkan kadar vaksinasi kita dengan lebih tinggi. Yang ini juga ditambah dengan vaksin AstraZeneca sebagai contoh. Tapi paling besar vaksin yang kita ada adalah Pfizer. Dan Pfizer akan mula dihantar dengan banyak sekali bermula bulan Julai.
Menarik. Dr. Muhammad Gaus, kalau kita lihat dari aspek pengagihan pemberian vaksin, adakah Dr. Gaus merasakan ada beberapa perkara perlu ditingkatkan lagi berdasarkan kes-kes sporadik dan juga kes yang begitu tinggi sekarang pada ketika ini mengikut negeri dan juga mengikut lokaliti? Adakah wajar pemberian vaksin ini kita melihat keutamaan ataupun prioriti sekarang? Kerana kita mahu tidak ada overwhelm di ICU, tidak lagi banyak kematian saban hari kita dengar, tidak banyak kes-kes yang bertahap 3 ataupun 4 dilaporkan untuk dibawa ke hospital dan sebagainya. Adakah keutamaan itu dilihat dalam pemberian pengagihan vaksin misalnya untuk negeri seperti negeri Selangor, negeri Kelantan, Pulau Pinang ataupun Sarawak ketika ini yang melonjak jumlah kes di ICU dan juga jumlah kes positif sekarang, Dr. Muhammad Gaus? Ya, betul. Kita dah melihat ya dalam jumlah kumulatif pemberian dos tadi dikatakan kita telah memberi 3.3 juta dos di Malaysia. Dan dalam 3.3 juta dos di Malaysia, seramai 2.2 juta rakyat telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos. Ya. Dan daripada itu, kita juga melihat di Selangor dan Kuala Lumpur yang mempunyai kes yang paling tinggi. Ya. Setiap hari kita lihat KL dan Selangor memang kes dia sangat tinggi. Mereka mendapat dos yang tertinggi. Selangor 320,000 sekurang-kurangnya 1 dos telah diberikan dan Kuala Lumpur 370,000. Ini yang dua paling tinggi di Malaysia. Kita juga sekarang sedang mempertingkatkan lagi kapasiti di negeri-negeri yang seperti dikatakan tadi, KL Selangor kita akan menambahkan mega PPV yang akan bermula pada hari Isnin insya-Allah. Kita juga telah pergi ke Pulau Pinang ya semalam untuk berbincang dengan Ketua Menteri untuk membuka lagi PPV di Pulau Pinang untuk meningkatkan kadar vaksinasi di Pulau Pinang. Pulau Pinang kini dah mula kesnya telah mula meningkat ya. Dan juga Sarawak, kita telah pergi ke Sarawak pada 2 minggu lalu untuk berbincang dengan Ketua Menteri Sarawak untuk meningkatkan lagi kadar pemberian vaksin di Sarawak. Kita juga akan ke Johor tidak lama lagi untuk melihat bagaimana kita boleh meningkatkan PPV di Johor. Kerana untuk meningkatkan kadar vaksinasi dengan cepat dan segera, salah satu daripada inisiatif yang kita telah lakukan adalah untuk buka PPV Mega ini ya. Seperti kita lihat, PPV Mega adalah PPV yang boleh melakukan lebih 5,000 orang sehari. Seperti di WTC sendiri, ya, saya rasa setiap hari anda berada di sana ya, melihat berapa ramai orang masuk di WTC. Itu antara PPV Mega pertama yang kita lakukan. Itu adalah kita punya test center. Kita telah melihat bagaimana untuk melakukan PPV Mega. Kita telah duplikasi ini di beberapa tempat. Jadi kita lihat KL Selangor sekarang memang banyak kes. Kita beri banyak vaksin di KL dan Selangor untuk menahanlah, untuk mengurangkan kes-kes hospital, kes-kes kematian yang mungkin berlaku. Jadi kita harap kita dengan mega PPV ini kita boleh tingkatkan lagi pemberian vaksin di KL dan Selangor dan mengurangkan kes-kes COVID, terutamanya kes-kes kematian. Ada juga keluhan di lapangan mengatakan untuk fasa 2 untuk warga emas 60 tahun ke atas sedang berlangsung. Ada yang sudah mendapat vaksin tetapi ada juga isu di mana mereka belum dipanggil lagi kerana ketiadaan vaksin di kawasan negeri mereka ataupun lokaliti mereka. Adakah juga ini merupakan satu sasaran kementerian ataupun PIK untuk memastikan warga emas 60 tahun ke atas ini disegerakan dalam apa jua cara sekalipun. Biarpun kita akan membuka lebih banyak PPV Mega, kita buka lebih banyak peluang PPV bersama dengan klinik swasta ataupun hospital swasta. Tetapi apa cara pendekatan di luar kotak pada pandangan Dr. Muhammad Gaus, kita boleh outreach kelompok 60 tahun ini? Kerana mereka yang paling rentan. Kita tahu kes-kes kematian, kes-kes ICU sekarang majoritinya yang ada kes-kes seperti sakit kronik dan juga umur yang lanjut iaitu 60 tahun ke atas. Pandangan Dr. Muhammad Gaus? Ya, betul. Sebab itu mereka yang umur 60 tahun ke atas ni kita letakkan dia di fasa 2. Mereka menjadi high priority, ya, diberi prioriti utama untuk mendapat vaksin.
selain daripada kita buka mega-mega PPV ini, kita juga memberi sebagai contoh ya, vaksin AstraZeneca hari itu kita buka kepada 60 tahun ke atas dahulu. Untuk siapa yang 60 tahun ke atas ingin mendapatkan vaksin AstraZeneca, mereka diberi keutamaan. Dari segi cara lain untuk kita mendekati orang-orang tua ini, kita telah berbincang dengan NGO seperti Mercy. Mercy Malaysia telah melakukan vaksinasi di rumah orang tua di Johor. Ya. Mereka pergi di kawasan rumah orang tua dan memberikan vaksin di sana. Kita juga telah memulakan unit bergerak negeri. So kita telah melihat 9 negeri telah memulakan unit bergerak mereka. Dan kita lihat jika anda mengikuti ya, social media JKJAV, kita ada gambar-gambar yang kita letak di atas. Kita lihat seperti unit bergerak di Padang Terap, Kedah. Mereka telah melawat pusat jagaan dan memberi vaksin di sana. Kita lihat Pulau Pinang juga telah melakukan unit bergerak. Mereka telah pergi kepada 54 pusat penjagaan warga emas untuk melihat dan memberi vaksin kepada mereka. Kita juga melihat di Sabah. Sabah juga antara yang negeri yang kurang pendaftaran vaksin. Jadi kita telah memulakan unit-unit bergerak ini untuk pergi. So 9 negeri telah memulakan dan kita harap ada lagi negeri-negeri lain yang akan mula untuk menggerakkan unit vaksinasi mereka. Kemudian kita juga telah bekerjasama seperti Persatuan Orang Buta Malaysia. Ya. Kita telah membuka pusat pemberian vaksin untuk orang OKU penglihatan di kompleks Persatuan Orang Buta Malaysia di Brickfields. So di sini kita telah melihat seramai 1,300 orang telah mendaftar di MAB dan 200 orang telah diberi suntikan setiap hari. Jadi kita juga tidak melupakan warga-warga yang mungkin susah untuk mereka pergi ke PPV ini. Jadi kita pergi kepada mereka. Jadi kita juga sedang memikirkan beberapa lagi perkara seperti jika anda lihat sebelum ini kita akan membuat yang vaksinasi pandu lalu. Dia telah dimulakan di Hospital University Sains Malaysia di Kelantan. Ya. Kita telah melakukan percubaan di sana di mana mungkin orang-orang yang warga tua yang susah untuk berjalan ataupun mungkin yang berada di kursi roda, mereka hanya membawa kereta mereka di sana. Boleh dipandu oleh anak ataupun mereka jika mereka boleh pandu sendiri. Mereka pergi ke drive-thru vaccination center, ya, vaksinasi pandu lalu. Jadi kita akan buka lagi. Kita akan sedang membuat satu guideline untuk vaksinasi pandu lalu dan ramai orang telah berkata mereka boleh memberi tempat-tempat untuk vaksinasi pandu lalu. Kita juga telah melihat USM di Pulau Pinang ada perancangan untuk melakukan vaksinasi pandu lalu di sana. Di Universiti Kebangsaan Malaysia juga telah menunjukkan mereka boleh melakukan vaksinasi pandu lalu. Jadi semua ini kita telah menambah baikkan agar kita tidak terlepas orang-orang yang sukar untuk pergi ke pusat-pusat vaksinasi. Adakah Dr. Gauss merasakan sudah sampai masanya juga dengan kesedaran yang tinggi, dengan reaksi positif di kalangan masyarakat untuk mendapatkan vaksin ketika ini begitu positif sekali? Adakah wajar PPV ini menyediakan satu kota yang sedia ada, iaitu PPV yang sedia ada menyediakan satu lane ataupun ruang untuk warga emas yang mungkin dalam senarai Emas Sejahtera ataupun senarai mereka belum dapat lagi, mungkin tidak tahu bila, tetapi mereka tidak boleh menunggu. Adakah wajar diberikan keutamaan walk-in sekarang kalau di semua PPV yang sedia ada? Dr. Gauss, adakah itu juga wajar diberi perhatian? Perkara itu memang satu perkara yang kita telah fikirkan. Kita telah lihat juga di Singapura mereka telah memulakan perkara ini. Tetapi kita harus melihat sekarang pada masa ketika ini kita tidak boleh melakukan walk-in ini kerana kita masih perlu memberikan kepada mereka yang telah mendaftar ya, vaksin. So bila kita telah mungkin apabila satu tahap di mana kita punya vaksin melebihi daripada jumlah pendaftaran, kita boleh buat walk-in. Tapi pada masa ketika ini kita masih lagi belum melepasi tahap di mana vaksin melebihi daripada jumlah pendaftaran. Jadi untuk sementara waktu ini kita masih tidak menggalakkan walk-in. Juga kerana kita tidak mahu terlalu ramai yang datang di pusat PPV. Tetapi pada suatu ketika nanti apabila kita telah habiskan semua 60 tahun ke atas,
dan terdapat orang-orang yang belum lagi mendaftar. Mungkin pada ketika itu kita boleh fikir cara untuk jika mereka terus datang di pusat PPV untuk diberikan vaksin. Tapi pada ketika ini masih belum sesuai lagi untuk dilakukan di Malaysia. Kerana jika kita umumkan benda-benda walk-in, nanti terlalu ramai orang akan datang di pusat PPV dan akan ada masalah. Jadi kita akan lihat, kita telah memikirkan perkara ini dan kita menunggu waktu yang sesuai untuk memulakan walk-in ini kepada PPV yang tertentu. Dr. Gauss, bagi negeri-negeri yang ada mencatatkan ketidakhadiran penerima yang agak tinggi, misalnya di Kelantan hampir 10,000, di Terengganu hampir 10,000 juga, di Kedah pun begitu juga, ada juga di Pahang. Jadi apa solusi yang difikirkan oleh jawatankuasa pemberian vaksin untuk memastikan kita tidak membazir? Ya, mungkin ada solusinya yang sudah pun ditangani oleh Kementerian Kesihatan, tetapi dengan reaksi yang positif sekarang, tetapi ada yang sudah diberi peluang dengan apa jua alasan mereka, mengapa kita perlu ada tindakan plan B ataupun plan C untuk memastikan mereka yang didaftarkan sudah ada slot mereka, sudah ada temu janji mereka, perlu hadir dengan apa cara sekalipun. Jika tidak hadir, ada plan B untuk menggantikan mereka supaya kita tidak membazir ataupun kita tidak ataupun kerugian dengan jangka hayat vaksin yang kita sedia ada sekarang. Kita tidak pernah membazir vaksin-vaksin yang ini. Kita sebab setiap PPV pada setiap hari akan mendapat diorang panggil senarai menunggu. Jadi jika kita beri katakan 1,000 janji temu di satu PPV, dan kita juga akan memberikan senarai penunggu iaitu lebih kurang beberapa ratus. Jadi jika terdapat orang yang tidak hadir pada janji temu mereka, PPV boleh mula menelefon di senarai backup list ini. Jadi kita telah melihat bahawa terdapat juga PPV yang kurang, pada setengah hari kurang orang datang, dan kita melihat antara sebab-sebab mengapa mereka tidak datang. Bila kita mula menelefon mereka, ramai yang masih ingin tunggu dan lihat. Ya, mereka ni macam masih tidak rasa mereka perlu pergi mengambil vaksin itu walaupun mereka telah mendapat appointment. Ada segelintir yang mengatakan kita berilah dulu kepada orang yang lebih memerlukan walaupun mereka adalah golongan lebih pada 60 tahun, tapi mereka masih kata masih ada orang lain yang lebih memerlukan daripada mereka. Jadi kita telah melakukan beberapa perkara. Satu, kita mempertingkatkan komunikasi terhadap kawasan-kawasan ini, dan kita akan mula membuat komunikasi mungkin dalam bahasa dan dialek mereka tersendiri, sebab tempat-tempat seperti di Kelantan, Terengganu mungkin mereka lebih selesa dengan orang-orang yang mempunyai dialek mereka, dan juga di Sabah, Sarawak. Sarawak mungkin tidak banyak masalah, tapi Sabah kita lihat memang kadar vaksinasi dan pendaftaran mereka pun agak rendah. Mungkin kita akan mula menggunakan komunikasi dengan menggunakan bahasa-bahasa tempatan agar mereka lebih faham, mereka lebih yakin. Kerana terdapat juga setengah tempat yang terdapat masalah dengan capaian internet. Jika mereka mendapat appointment mereka tapi mereka tidak melihat sebagai kita, mungkin kita selalu melihat pada kita punya telefon, kita selalu cek kita punya MySejahtera, tetapi pada setengah warga-warga emas mereka tidak selalu melihat pada telefon mereka. Jadi mereka terlepas pandang appointment yang telah diberikan. Itu antara salah satu faktor. Jadi kita telah juga menambahkan feature untuk dependent di mana anak boleh mendaftarkan untuk ibu bapa. Jadi saya harap dengan itu, jika anak mendaftarkan untuk ibu bapa, apabila ibu bapa mereka mendapat appointment, mereka boleh terus menelefon ibu bapa mereka yang mengatakan, ayah, mak telah mendapat janji temu pada hari ini, dan harap mereka boleh pergi dan membantu ibu bapa mereka pergi untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi peratus-peratus yang kita lihat tidak hadir ini, kita telah menelefon, telah bertanya kepada mereka mengapa mereka tidak boleh hadir. Ada yang mempunyai masalah dengan pergerakan yang mereka tidak ada kereta atau tidak ada motor. Jadi kita sedang mencari jalan untuk bawa unit-unit bergerak untuk ke kawasan-kawasan yang tertentu
agar kita memberi vaksin terus kepada mereka di sana. Jadi beberapa strategi telah dilakukan untuk menangani masalah ketidakhadiran di vaksin. Bukan mereka, ada setengah mereka bukan yang mereka tidak mahu mendapat vaksin juga, kerana mereka telah mendaftar pada MySejahtera dan mereka telah mendapat appointment. Jadi mereka inginkan vaksin tersebut, cuma kadang-kadang mereka terdapat masalah, atau mungkin ada setengah tempat juga kita melihat dari mereka hanya mempunyai motosikal dan pada hari mereka mendapat janji temu hujan. Jadi mereka tidak boleh pergi. Jadi itu perkara-perkara yang kita harus tangani. Okey, berkaitan dengan itu untuk memastikan vaksinasi sampai kepada setiap warga negara. Cadangan Perdana Menteri tadi pada sidang media pada pagi tadi, antaranya yang amat berhormat mengesyorkan mewajibkan vaksinasi untuk segera mencapai imuniti kelompok. Adakah ini wajar kita segerakan ataupun ada ruang yang perlu kita lihat, Dr. Gauss? Ya, saya mendengar Perdana Menteri telah mengatakan sedemikian. Kita sedang mengkaji sama ada kita perlu atau tidak untuk mewajibkan vaksinasi ini. Tidak banyak negara di dunia yang telah mewajibkan vaksinasi dan kita berharap kita tidak perlu untuk mewajibkan vaksinasi ini. Harap-harap kita boleh meyakinkan rakyat-rakyat Malaysia bahawa vaksin ini adalah selamat. Vaksin ini adalah penting untuk kita kembali kepada norma biasa, norma yang sebelum ini. Jadi kita sedang mengkaji jika perlu bila kita harus melakukan perkara ini. Tapi buat masa terdekat ini saya tidak tahu sama ada kita akan menggunakan mewajibkan vaksin ini. Kita akan lihat pada masa akan datang. Dr. Gauss, penglibatan the whole government, the whole society ini amat crucial ketika kita memberikan vaksinasi kepada rakyat untuk mencapai imuniti kelompok. Penglibatan klinik swasta, penglibatan hospital swasta, penglibatan hospital awam yang lain, penglibatan makmal-makmal swasta dan sebagainya. Adakah ini kita akan lihat penggembelingan seluruhnya dalam masa terdekat walaupun pihak KKM sudah memberi jaminan bahawa vaksin akan diberikan kepada klinik swasta dan mereka yang sudah ada temu janji boleh datang ke klinik swasta yang berhampiran dengan mereka. Adakah Dr. Gauss rasakan kita perlu mempercepatkan lagi kerana rakyat juga biasa dengan klinik-klinik ini kerana itulah mereka mendapatkan ubat demamnya, ubat batuknya, ubat-ubat lain untuk sakit pening mereka saban hari. Jadi adakah ini juga wajar diberi kataupun keutamaan sekarang? Ya, kita telah mengumumkan bahawa lebih kurang 1,000 GP telah berdaftar untuk beri kerjasama dengan jawatan kuasa untuk melakukan proses vaksinasi di seluruh Malaysia. Jadi kita memang telah bermula bekerjasama dengan mereka. Kita juga telah menggunakan tenaga di sektor swasta untuk menggerakkan PPV mega sebab kita tahu Kementerian Kesihatan kini telah terlalu sibuk yang mereka sedang mengawal kes-kes COVID di hospital dan klinik-klinik kerajaan. Jadi mereka pun telah terlalu banyak kerja. Jadi kita telah bekerjasama dengan pihak-pihak swasta melalui Protect Health untuk membuka PPV baru, PPV mega dan juga menggunakan klinik-klinik swasta untuk memberi vaksinasi. Dan juga hospital-hospital swasta juga akan digunakan untuk memberi vaksin kepada seluruh warga Malaysia. Ini memang kita telah merancang sebelum ini, kita hanya menunggu vaksin untuk sampai. Dan kini apabila bulan Jun, bulan Julai, kita mendapat banyak vaksin, kita terus menggunakan pihak-pihak swasta. Jadi memang whole society approach ini kita menggunakan semua orang. Kita juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menggunakan 19 universiti di seluruh Malaysia sebagai PPV awam untuk kita mempercepatkan. Jadi PPV universiti ini juga mereka yang mengendalikan. Jadi kita menggunakan khidmat doktor daripada hospital universiti, kita menggunakan sukarelawan daripada universiti, kita menggunakan segalanya daripada universiti, tempat-tempat yang sedia ada. Jadi ini memang kita menggunakan whole government dan whole society approach untuk mempercepatkan vaksinasi di seluruh Malaysia. Terima kasih Prof. Dr. Muhammad Gauss Muhammad Azam atas masa yang diberikan pada malam ini. Jika ada kelapangan lagi, kita akan panggil lagi Dr. Gauss kerana banyak perkara berkaitan dengan vaksin. Kita belum cerita tentang portfolio yang sepatutnya kita dapat lebih banyak
kerana pelbagai syarikat sudah pun mendapatkan kebenaran di peringkat WHO dan juga peringkat antarabangsa. Wajarkah kita memberi lebih banyak peluang ini kepada syarikat-syarikat pembuat ataupun pembekal untuk dijadikan portfolio bagi negara kita mencapai imunisasi kelompok, dan begitu juga bagi mereka yang anti-vax ni, apa kita nak buat dengan mereka ini? Wajarkah kita adakan tindakan undang-undang dan sebagainya? Itu saya simpan dahulu, mungkin dalam sesi yang lain bersama Dr. Muhammad Gaus. Terima kasih Doktor atas masa diberikan pada malam ini. Itu tadi Prof. Muhammadiyah Dr. Muhammad Gaus Muhammad Azam, penasihat sains kepada Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi MOSTI. Dan itu saja agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.